Hari ini cikgu nak bincangkan dengan kamu semua tajuk asid kuat dan asid lemah. Seperti yang kita dapat tengok pada skrin. Ini tajuknya asid kuat dan asid lemah. Okey, kita kena tahu dulu apa maksud asid kuat. Kalau kita baca kat sini, asid kuat ialah asid yang mengion lengkap dalam air. Kita dah tahu sebelum ini, asid hanya tunjukkan sifat jika ada air, jika ia berada dalam air. Jadi, dalam keadaan tanpa air, kita lihat sini, asid berada dalam keadaan molekul. Bila kita tambah air ke dalam asid tersebut, asid-asid ini, molekul ini akan bercerai atau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil dissociate. Apa yang nyata, ciri yang paling penting bagi asid kuat ialah dalam air, asid kuat dissociate atau bercerai lengkap. Ya, maksudnya setiap molekul ni, katakan dalam gambar ni ada 4 molekul, jadi 4 molekul akan bercerai menghasilkan ion hidrogen yang bebas. Ya, ion klorida pun bebas, ion hidrogen pun bebas. Jadi ini kita panggil complete dissociation ataupun mengion lengkap. Ya, saya bagi contoh di sana tu HCl dalam air dia akan bercerai, ya, mengion menjadi ion H+ dengan ion klorida. Jadi kita kena ingat ya, untuk asid kuat, semua molekul asid yang ada akan bercerai lengkap. Apa akibatnya? Akibatnya, bila semua bercerai lengkap, ini menyebabkan kepekatan ion hidrogen dalam air bertambah. Sebab dalam air pun ada ion hidrogen yang sedia ada, kan? Jadi, kalau kita tambah HCl ataupun asid kuat, ion hidrogen dalam larutan ini akan bertambah. Okey, jadi asid yang macam ni kita panggil asid kuat. Jadi ada beberapa contoh asid kuat yang anda perlu tahu dalam sukatan SPM, iaitu asid hidroklorik, asid sulfurik, asid nitrik, ya. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada asid lemah. Jadi asid lemah ni dia berlawanan daripada asid kuat. Asid lemah ialah asid yang bercerai separa. Maksudnya dia bercerai juga. Cumanya bukan semua molekul asid lemah akan bercerai. Ya, tidak seperti asid kuat, asid lemah tidak mengion lengkap. Dia tidak bercerai lengkap. Kebanyakan molekul asid lemah masih berada dalam bentuk asal, iaitu bentuk molekul, bukan ion. Ya, kalau kita tengok macam ni, kita nampak dia bercerai lah. Ini contoh asid lemah, asid etanoik, CH3COOH campur air. Nanti H ni akan bertindak balas dengan molekul air, kan, bila dia bercerai. Tapi bukan semua molekul asid etanoik akan bercerai begini. Ya, kalau mungkin ada 4 molekul, mungkin 1 molekul saja yang akan bercerai. Bercerailah. Yang lagi 3 masih berada dalam keadaan molekul lagi. Saya harap awak faham, ya. Okey, jadi apa kesannya bila bukan semua molekul yang bercerai? Kalau bukan semua molekul bercerai, bermaksud kepekatan ion hidrogen kurang berbanding dengan kepekatan ion hidrogen dalam asid kuat. Ya. Jadi kita kena ingat, kepekatan ion hidrogen dalam asid kuat adalah lebih banyak dari kepekatan ion hidrogen dalam asid lemah. Okey, jadi disebabkan itu, adakah sifat kimia asid lemah dan asid kuat ni sama atau berbeza? Okey, sifat kimia tu maksudnya apa? Sifat kimia tu maksudnya tindak balas
yang dilakukan oleh asid-asid tersebut. Walaupun dia asid lemah atau asid kuat, dua-dua masih menjalankan tindak balas yang sama. Kalau asid kuat boleh bertindak balas dengan logam, asid lemah pun boleh bertindak balas dengan logam dan hasilnya sama. Tapi disebabkan oleh kepekatan ion hidrogen yang berbeza, kemungkinan kadar tindak balas mereka adalah berbeza. Mungkin asid kuat kalau tindak balas dengan logam, tindak balas tu sangat aktif. Tapi kalau asid lemah bertindak balas dengan logam, tindak balasnya mungkin perlahan. Itu maksudnya perbezaan kadar tindak balas. Jadi akhir sekali kita pun dah tahu sebab merujuk kepada kuantiti ion hidrogen, jadi nilai pH untuk asid juga berbeza. Kalau asid kuat biasanya dalam pH 1 dan 2. Tapi kalau asid lemah mungkin bermula daripada pH 4, 5 dan 6. Tapi yang paling lemah ialah pH 6, asid yang paling lemah. Jadi saya harap pelajar semua faham tentang tajuk asid kuat dan asid lemah. Jadi saya minta kamu semua jawab soalan saya selepas ini. Okey, sekian, terima kasih.